Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Shakira binti Azian. Nombor metrik S58482. Program Sarjana Muda Sains Komputer, Komputeran Muda Ali dengan kepujian. Nama mentor Encik Fakhrul Adli bin Muhammad Zaki. Hari ini saya akan membentangkan bagi subjek MPU 3312 Apresiasi Alam dan Warisan Laut, Pembentangan Citra dan Konservasi. Elemen citra yang telah saya sertai ialah kerohanian, keusahawanan dan seni dan budaya. Bagi elemen kerohanian, saya telah menyertai program Forum Santai Generasi Online, Mana Arah Tuju Mahasiswa dan program Jom Belajar Mengurus Jenazah COVID-19. Bagi elemen kerohanian, program pertama ialah Forum Santai Generasi Online, Mana Arah Tuju Mahasiswa, Anjuran Kelab Amatur Intelektual KUMT. Butiran program. Tarikh 20 November 2020. Masa 8.30 malam hingga 9.45 malam. Tempat Webex dan laman sosial KUMT. Objektif program untuk membuka minda mahasiswa agar mengetahui potensi diri yang boleh digilap semasa berada di dalam universiti. Kedua, mempersiapkan mental dan juga fizikal mahasiswa ke arah yang lebih proaktif selari dengan keadaan semasa. Ketiga, meningkatkan kualiti serta keberkesanan mahasiswa dalam mengendalikan teknologi kini sebagai medium utama untuk memperkasa kemahiran diri mahasiswa. Panel jemputan telah memberi ceramah dalam program ini, iaitu Encik Nikmal Afif Nik Osman, Ketua Division Career Cube International Sendian Berhad. Hasil pembelajaran daripada program ini ialah mengetahui tips mendapatkan kerja bagi fresh graduate, belajar menggunakan aplikasi seperti LinkedIn dan Google Site bagi menaikkan potensi mendapat pekerjaan sebagai fresh graduate. Berikut ialah gambar bukti bagi penyertaan saya di dalam program ini. Program kedua di bawah elemen kerohanian ialah program Jom Belajar Mengurus Jenazah COVID-19. Anjuran Kelab Sains Marine, Mariners UMT. Butiran program. Tarikh 28 November 2020. Masa 8.30 malam hingga 11 malam. Tempat Webex dan halaman Instagram UMT Ocean Heroes. Objektif program ialah untuk mengupas topik perkongsian yang bertajuk Jom Belajar Mengurus Jenazah COVID-19. Kedua, mempelajari tata cara menguruskan jenazah yang menghidap COVID-19. Ketiga, memberi kesedaran dan keinsafan kepada peserta dan mengingatkan kepada kematian. Keempat, mengetahui perbezaan mengurus jenazah biasa dengan jenazah yang menghidap COVID-19. Kupasan cara menguruskan jenazah COVID-19 telah disampaikan oleh panel Encik Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rasid, Pengerusi Eksekutif Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia SPJM. Pertanian Kahoot juga telah disediakan kepada para peserta. Berikut ialah gambar-gambar bukti bagi penyertaan saya di dalam program ini. Seterusnya ialah elemen keusahawanan. Program yang telah saya sertai di bawah elemen ini ialah Polish Your Marketing Skills on Photography. Kedua ialah program latihan siswa Commerce bagi projek Siswa Mall. Program pertama di bawah elemen keusahawanan ialah program Polish Your Marketing Skills on Photography. Anjuran Kolej Kediaman UMT, Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej Kediaman UMT. Butiran program. Tarikh 19 Disember 2020. Masa 9.50 hingga 11 pagi. Tempat Webex. Objektif program meningkatkan kemahiran mahasiswa UMT dalam asas fotografi. Kedua, membantu usahawan muda dalam kalangan mahasiswa UMT supaya mahir dalam asas fotografi supaya dapat diaplikasikan dalam mempromosikan produk mereka secara berkesan kepada pelanggan. Seminar ini telah disampaikan oleh Encik Alif, seorang creative content creator yang berpengalaman luas dalam bidang ini.
Hasil pembelajaran ialah pelajar didedahkan dengan kemahiran fotografi untuk tujuan pemasaran. Kedua, untuk mempelajari strategi untuk pemasaran melalui sosial media yang lebih menarik perhatian dan berkesan. Berikut ialah gambar-gambar bukti bagi penyertaan saya dalam program ini. Program kedua di bawah elemen keusahawanan ialah latihan siswa komersi bagi projek siswa MOD Anjuran Pusat Keusahawanan dan Kerjaya CEC. Butiran program tarikh 9 November 2020, masa 9 pagi hingga 5 petang, tempat atas talian. Objektif program ialah untuk mendedahkan kepada peserta bagaimana menjana pendapatan atas talian secara efektif melalui platform Shopee. Aktiviti yang telah dilakukan ialah belajar asas bisnes atas talian, kenali produk, harga jual, pemasaran, cara tangkap gambar produk, teknik copywriting, promosi dan pembayaran. Hasil pembelajaran ialah peserta akan mengenali perniagaan atas talian, mengenal pasti produk, harga, kaedah menjual, pemasaran produk, teknik mengambil gambar produk dan teknik copywriting. Berikut ialah gambar-gambar bukti bagi penyertaan saya dalam program ini. Elemen yang ketiga ialah elemen seni dan budaya. Program yang telah saya sertai di bawah elemen ini ialah Contact Creative Competition dan #KKFightCovid-19 Creative Contest. Bagi elemen seni dan budaya, program yang pertama ialah program Contact Creative Competition, anjuran Kelab Contact UMT. Butiran program tarikh 22 Oktober 2020 hingga 28 Oktober 2020. Tempat penyertaan dihantar ke jawatan kuasa program. Objektif program menjalankan pertandingan yang dapat mengasah bakat-bakat pelajar kontak dalam bidang penyuntingan. Kedua, mencungkil idea kreatif dan inovatif pelajar dengan menghasilkan poster, video atau foto yang menarik. Tiga, mengembangkan lagi kemahiran dan bakat pelajar dalam bidang teknologi digital. Empat, mengasah bakat sedia ada pelajar dalam menggunakan aplikasi digital seperti perisian Adobe Photoshop. Antara aktiviti yang dijalankan ialah penghasilan poster, penghasilan video pendek dan fotografi bertema. Hasil pembelajaran ialah peserta dapat mengasah bakat dalam bidang penyuntingan video, poster dan fotografi serta menyalurkan idea kreatif masing-masing di samping mengekspresi pendapat terhadap topik yang disediakan. Kategori yang saya sertai ialah penghasilan poster. Berikut ialah gambar-gambar bukti penyertaan saya, termasuk gambar poster yang telah saya hasilkan. Program di bawah elemen seni dan budaya yang kedua ialah #KKFightCovid-19 Creativity Contest, anjuran Kolej Kediaman UMT. Butiran program tarikh 12 hingga 30 November 2020. Tempat karya dimuat naik di laman sosial Instagram atau Facebook. Objektif program dapat mengasah bakat pelajar UMT dalam bidang seni kreatif. Kedua, mencungkil idea dan kebolehan terpendam dalam bidang penghasilan poster digital, penyuntingan video, fotografi dan tulisan hot. Ketiga, mengembang kemahiran pelajar dalam bidang penyuntingan dengan menggunakan perisian seperti Adobe Photoshop dan sebagainya. Kategori yang dipertandingkan ialah videografi, penghasilan poster digital, fotografi dan tulisan hot. Hasil pembelajaran ialah mencungkil bakat kreatif pelajar, menghasilkan seni karya berdasarkan tema yang diberi, menunjukkan kebolehan menulis hot, fotografi, menggunakan perisian menyunting poster dan video. Kategori yang telah saya sertai ialah penghasilan poster digital. Berikut ialah gambar-gambar bukti penyertaan saya dalam program ini. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai aktiviti jejak warisan. Saya telah melawat ke stesen kereta api Ipoh dan Tugu Peringatan Perang Dunia Ipoh. Pengenalan sejarah lokasi. Stesen kereta api Ipoh. Stesen kereta api Ipoh terletak di Bandaraya Ipoh Perak dan merupakan tumpuan popular pelancong. Menurut kajian yang dibuat oleh Syarikat Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, sejarah kereta api Tanah Melayu bermula pada tahun 1885 iaitu landasan pertama dibina dari Taiping ke Port Vell. Nama baharunya Kuala Sepetang.
Nama yang digunakan pada masa itu ialah Perak State Railway. Pada tahun 1901, setelah sistem perhubungan kereta api bersambung dengan negeri-negeri lain, ia dinamakan sebagai Federated Malay State Railway dan pada tahun 1946, namanya ditukar kepada Kereta Api Tanah Melayu. Sekali lagi pada 1 Ogos 1992, Kereta Api Tanah Melayu telah diperbadankan dan dikenali sebagai Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB hingga ke hari ini. Objektif asal pengangkutan kereta api adalah untuk membawa hasil getah, biji timah dan lain-lain barang ke pelabuhan oleh penjajah Inggeris, tetapi kini telah berubah menjadi salah satu pengangkutan yang penting kepada pembangunan ekonomi negara. Sebelum diambil alih oleh pengurus besar dari kalangan warga negara Malaysia yang pertama, pengurus besar pertama kereta api ialah C.E. Spooner CMG, iaitu dari tahun 1901 hingga 1909 dan selepas itulah pada tahun 1962 sehingga 1967 telah dipegang oleh Tan Sri Datuk Haji Ahmad Perang iaitu warga negara Malaysia pertama menjadi pengurus besar kereta api Tanah Melayu. Dari segi kos pula, bagi pembinaan bangunan berkenaan sahaja pada waktu itu menelan belanja sebanyak RM335,000, manakala bangunan yang masih tersergam di Bandaraya Ipoh itu adalah bangunan asal dan ia hanya diubah suai di bahagian dalam sahaja pada 1 Jun 1993, sementara bentuk bangunan tidak diubah suai. Berikut ialah gambar lokasi stesen kereta api Ipoh pada waktu malam. Berikut ialah gambar pada waktu siang. Berikut ialah gambar dari kawasan luar. Berikut ialah gambar dari kawasan dalam stesen kereta api Ipoh. Lokasi seterusnya yang saya telah lawati ialah Tugu Peringatan Perang Dunia Ipoh. Sedikit pengenalan, tugu ini terletak di dataran stesen kereta api Ipoh. Tugu peringatan tersebut merupakan tanda peringatan buat tentera British yang terkorban pada Perang Dunia Pertama dan sebagai ingatan kepada pejuang dari negeri Perak yang terkorban dalam Perang Besar sekitar tahun 1914 hingga 1918 dan kira-kira 250,000 tawanan perang yang terkorban dalam pembinaan landasan kereta api maut Thailand Burma dari tahun 1942 hingga 1945 pada zaman Jepun menjajah. Terukir di tugu tersebut ialah ungkapan Sacred to the memory of the men from the state of Perak who fell in the Great War 1914 until 1918 and to those who died in 1939 until 1945 war, iaitu peringatan suci buat anak-anak watan Perak yang telah mengorbankan dirinya di Perang Dunia Pertama antara 1914 hingga 1918 dan Perang Dunia Kedua 1939 hingga 1945. Hari memperingati Perwira Perang Dunia yang dianjurkan Persatuan Wira Malaysia dimasukkan dalam kalender pelancongan sebagai acara tahunan di Perak bermula 2020 dan diadakan di sini setiap tahun. Sambutan ini bertujuan memperingati perwira yang terkorban ketika berjuang pada Perang Dunia dan sekaligus meningkatkan nilai sejarah untuk tatapan generasi baru dan diadakan pada minggu kedua Jun setiap tahun. Setiap tahun, wakil bekas tentera dari pelbagai negara mewakili negara masing-masing akan hadir ke majlis ini bagi memberi penghormatan. Majlis berlangsung dengan nyanyian lagu kebangsaan dan bacaan doa mengikut kepercayaan masing-masing. Sejurus itu juga, setiap wakil dari badan terpilih turut meletakkan kalungan bunga sebagai tanda peringatan kepada pejuang terdahulu. Berikut ialah gambar di lokasi Tugu Peringatan Perang Dunia Ipoh. Berikut ialah gambar kata-kata yang tertulis di atas tugu bersejarah ini. Berikut ialah gambar di sekitar sambutan hari memperingati Panglima Perang Dunia yang telah diadakan di Tugu Peringatan Perang Dunia Ipoh. Berikut ialah gambar selfie saya di lokasi stesen kereta api Ipoh. Berikut ialah gambar selfie saya di lokasi Tugu Peringatan Perang Dunia Ipoh. Sekian sahaja pembentangan saya bagi aktiviti-aktiviti citra dan jejak warisan bagi subjek MPU 3312. Sekian, terima kasih.